16 Jun diraih setiap tahun sebagai Hari Penyu Sedunia sebagai peringkatan kepada usaha melindungi spesies ini. Namun, realitinya haiwan ini semakin diancam kepupusan. Kematian penyu direkodkan hampir setiap hari. Di Terengganu sahaja, 41 ekor penyu mati dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Hari ini kita mahu melihat realiti dan cabaran sebenar dalam konservasi haiwan ini. Di talian yang sudah bersedia Dr. Uzair Rusli, pakar biologi Mali Universiti Malaysia Terengganu UMT untuk berbincang lanjut mengenai hal ini. Terima kasih Dr. Uzair bersama kami pada pagi ini. Selamat pagi. Jadi saya teruskan, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kematian sebanyak ini dalam masa 5 bulan? Terima kasih Astro Awani. Soal punca kematian ini sebenarnya adalah terlalu banyak faktor yang boleh kita kaitkan tentang punca kematian. Namun hakikatnya kami masih lagi belum berjaya mendapatkan akses kepada setiap sampel, iaitu setiap kematian yang berlaku di negeri Terengganu ini. Berikutan kita masih ada lagi kekangan di mana kita perlu untuk mengkoordinasi antara di pihak universiti dan juga di pihak Jabatan Perikanan Malaysia. Sebab itu saya tidak menolak beberapa kemungkinan yang diutarakan oleh Jabatan Perikanan. Namun apabila kerap kali kita sentiasa mengatakan bahawa punca kematian penyu ini terkait dengan aktiviti perikanan, saya rasa perkara ini perlu kita titik beratkan kembali. Kerana apa? Apabila kita sentiasa mengatakan punca kematian adalah aktiviti perikanan, sudah tentunya dia akan memberikan impak yang negatif kepada aktiviti perikanan negara. Dan selain itu, turut dikaitkan adalah aktiviti pelancongan, kerana kita tahu dua sektor utama ini adalah amat-amat penting dalam pemulihan ekonomi negara. Sebab itu, saya masih lagi berpegang dengan gesaan saya pada Januari lalu untuk kita mengadakan satu kajian secara holistik untuk mendapatkan punca kematian sebenar supaya kita beralih daripada membuat sangkaan, mungkin sangkaan kita itu tidak tepat, dan sehingga hari ini kita masih lagi belum respon dengan kadar yang terbaik kerana kita belum mengetahui punca kematian sebenar. Jadi kalau kita belum tahu, kita berbalik kepada ekosistem. Adakah ekosistem yang sedia ada ketika ini sudah cukup untuk melindungi penyu-penyu spesies terancam ini? Baiklah, suka untuk saya berkongsi dengan penonton sekalian. Apabila semalam sahaja kita menerima laporan daripada rakan konservasi kita daripada Reef Check yang berada di Tioman. Mereka berkongsi tentang video bagaimana mereka sendiri cuba membersihkan dasar laut kita daripada pukat-pukat hantu ataupun lebih dikenali sebagai ghost net. Pukat ini sebenarnya adalah sisa daripada aktiviti perikanan di mana pukat-pukat yang sudah lama, pukat-pukat yang sudah buruk, akhirnya mungkin terlucut daripada kapal-kapal, vessel-vessel perikanan kita dan tenggelam di lautan dan akhirnya menjadi perangkap maut kepada penyu. Ini salah satu sahaja contoh punca kematian. Namun saya tidak menolak banyak lagi punca kematian yang lain. Sebab itu bagi saya apabila berlaku kes kedamparan penyu, apa yang menarik untuk kita berikan perhatian ialah soal bagaimana kita perlu meningkatkan tahap kefahaman sains kita, terutamanya dalam sains forensik, mengetahui punca kematian sebenar. Dan bagi saya perkembangan sains ini amat penting untuk mendukung usaha-usaha konservasi. Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahawa perkembangan sains ini amat penting dalam memastikan kemajuan negara. Kerana apa? Baik. Ketamadunan akan mati jika sains kita terhenti. Sebab itu kita perlu memastikan dalam kita mahu merancangkan lagi sektor ekonomi kita, khususnya dalam sektor perikanan, kerana ini terkait dengan jaminan bekalan makanan negara, dan juga sektor pelancongan kerana ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi negara. Sebab itu saya mengatakan bahawa kita perlu juga mempertingkatkan pelaburan negara dalam soal sains tentang konservasi dan juga sains forensik untuk memahami punca kematian sebenar untuk kita menguruskan soal populasi penyu di dalam negara kita. Jadi pada 1 Jun merupakan tarikh penguatkuasaan Enakmen Terengganu 1951 iaitu pindaan 2021 terhadap spesies terancam ini yang mengharamkan pengkomersialan telur penyu secara keseluruhan.
Jadi, di mana kita dapat lihat dalam sektor pelancongan juga terdapat beberapa produk pelancongan yang berasaskan penyu yang menjadikan tumpuan di Terengganu. Jadi, apakah realiti dan cabaran sebenar sehingga enactment ini diwujudkan? Baiklah, di negeri Terengganu ini sebenarnya kita baru saja menguatkuasakan enakmen penyu 1951 pindaan 2021 yang mengharamkan penjualan telur penyu secara total di pasaran yang terbuka. Jadi sebelum ini negeri Terengganu melihat bahawa penjualan telur penyu itu sebagai satu komoditi untuk pertumbuhan ekonomi bagi negeri Terengganu. Namun kita sudah beralih kepada melihat pelancongan yang berasaskan penyu ini juga sebagai salah satu komoditi penting kepada negeri Terengganu. Tapi bagi kami sebagai penyelidik bersama-sama dengan saya terdapat pelbagai lagi cabang-cabang penyelidikan yang bersedia dan kita memberikan fokus pada tahun ini ialah soal pelestarian pelancongan penyu. Kerana pelancongan penyu ini terkait dengan experience tourism dan masyarakat pada ketika ini kita melihat bahawa trend masyarakat untuk melancong sekarang mereka sudah melihat kepada apakah nilai yang mereka akan terima apabila mereka pergi melancong, dan sebab itu kita melihat bahawa experience tourism, pengalaman yang berasaskan penyu ini sebagai satu segmen yang perlu kita berikan perhatian. Namun pada ketika ini adakah sektor pelancongan negara yang terkait dengan penyu ini bersedia dengan kehadiran jumlah pelancong yang ramai? Kerana apa? Kita belum ada lagi satu SOP yang lengkap, yang sistematik untuk memastikan aktiviti pelancongan kita ini boleh lestari sehingga pada masa akan datang. Kita tidak mahu produk pelancongan ini hanya pada tahun-tahun ini sahaja, tapi malangnya pada mungkin dekad yang akan datang, industri ataupun produk pelancongan ini mati kerana kita gagal untuk melestarikan sumber ekotik negara, iaitu haiwan terancam negara, penyu. Jadi kita nak tahu apakah langkah drastik yang boleh diambil oleh orang yang akan datang, pelancong tempatan, pelancong luar dan juga organisasi yang berkenaan ataupun kerajaan sendiri untuk menangani isu ini. Perkara yang pertama sudah semestinya kita kena menggerakkan dasar-dasar pelancongan negara untuk memastikan setiap aktiviti pelancongan ini dan juga pemain-pemain utama di dalam sektor pelancongan ini bersedia dan mereka terdedah dengan soal risiko-risiko yang akan dihadapi. Bukan sahaja risiko terhadap populasi penyu negara. Pada ketika ini saya juga gusar tentang bagaimana pelancongan aktiviti pelancongan yang berlaku di dalam taman laut negara. Saya mengambil contoh di Pulau Redang sendiri. Apabila kita mempunyai banyak penyedia produk-produk pelancongan ini, orang awam boleh saja mengambil package-package daripada pelbagai penyedia produk pelancongan ini, tetapi bukan semua antara mereka yang menyediakan produk pelancongan ini terdidik berkaitan dengan soal risiko yang bakal dihadapi oleh penyu dan juga pelancong. Risiko yang akan dihadapi oleh penyu ini mungkin apabila bot-bot pelancong ini gagal untuk mengawal kelajuan mereka apabila menghampiri kawasan-kawasan yang mempunyai bilangan penyu yang banyak. Dan yang keduanya soal membawa pelancong ke taman laut, tempat yang lebih sensitif sebenarnya apabila berlaku soal risiko lemas kepada para pelancong kita, dan juga apabila pelancong kita berinteraksi dengan haiwan yang berada di dalam taman laut kita dan juga dengan koral-koral yang sangat-sangat sensitif. Sebab itu apa yang saya lihat fokus yang perlu diberikan sekarang ini apabila Jabatan Pelancongan dan juga Jabatan Perikanan perlu duduk semeja dan perlu menyegerakan usaha kita untuk menyediakan dasar dan juga SOP yang terbaik untuk mendukung aktiviti-aktiviti pelancongan ini, kerana kita sayangkan kedua-dua sektor ini adalah kunci kepada pertumbuhan ekonomi negara, iaitu perikanan dan juga aspek pelancongan di dalam negara kita. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Uzair Rusli, pakar Biologi Marin Universiti Malaysia Terengganu UMT atas perkongsian sebentar tadi.